Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billah. Insyaallah pada malam ni kita sambung tajuk perbincangan kita iaitu fitrah kejadian manusia. Muka surat 21. Kata Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid darain, khalaqallahu al-khalqa saliman minal kufri wal iman thumma khatabahum wa amarahum wa nahahum fakafara man yakfar bifi'lihi wa inkarihi wa juhudihi al-haqqa bi khuzlanillahi ta'ala iyyahu wa amana man amana bi fi'lihi wa iqrarihi wa tasdiqihi bi taufiqillahi ta'ala iyyahu wa nusratihi lahu. Allah Ta'ala menciptakan makhluk, yakni jin dan manusia, dalam keadaan kosong dari kekufuran dan iman. Kemudian dia menitahkan, memerintahkan mereka dan melarang mereka. Ada yang menjadi kufur dengan perbuatan keingkaran dan penentangannya terhadap kebenaran dengan Allah membiarkannya itu, yakni dalam keadaan hina. Ada yang beriman dengan perbuatan pengakuan dan pembenarannya dengan taufik dan pertolongan Allah Ta'ala. Jadi Allah SWT mencipta makhluk dia ni, mana jin dan manusia, makhluk mukallaf yang dipanggil sebagai As-Saqalan. As-Saqalan makna jin dan manusia, seperti mana ayat yang biasa kita baca, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Surah Az-Zariyat ayat 56. Tidak aku jadikan jin dan manusia ni melainkan untuk beribadat, mengabdikan diri kepada aku. Jadi Allah SWT mencipta makhluk jin dan manusia ni untuk beribadat kepada Allah SWT. Dalam keadaan dia ni saliman, mana kosong. Ketika dia dilahirkan itu mana kosong, mana tidak ada apa-apa, kita kata sifat kufur dan juga sifat iman. Sebab apa? Sebab pada waktu tu dia budak lagi kan. Dia budak lagi. Cuma atas kedua ibu bapa dia itulah mendidik dia, membesar dia dalam keadaan adakah ibu bapa dia tu Muslim, adakah ibu bapa dia tu tidak Muslim, adakah ibu bapa dia tu Majusi ke, Yahudi ke, Nasrani ke, Hindu ke, Buddha ke. Mereka berdua tu maknanya ibu dan bapa akan membentuk budak tu lah. Jadi pada ketika dilahirkan itu, budak-budak tu tak ada apa-apa iman dan kufur. Mana dia apa, hanya dicorakkan, ditentukan oleh kedua ibu bapa dia. Adanya beriman pada budak itu bila mana dia dilatih lah, mana diajar yang kecil lagi dah baca bismillah, ucap alhamdulillah. Mana pada ketika tu dia kira-kira beriman lah, walaupun dia tidak mukallaf lagi. Katalah umur 3 tahun, 3 tahun ke 4 tahun ke, maknanya dia membesar dalam suasana agama. Mak dia ajar nak pakai baca bismillah, selesai pakai alhamdulillah apa semua tu, kira-kira beriman lah dia kepada Allah SWT. Jadi dah Islam, dia membesar dalam suasana Islam. Jadi dalam hadis Nabi SAW, ma min mauludin illa yuladu 'ala al-fitrah
fa abawahu yuwahhidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Tidak ada seorang bayi yang dilahirkan mereka dilahirkan di atas fitrah. Jadi keadaan dia mula-mula dilahirkan itu dikatakan sebagai fitrah. Cuma fitrah ni ada beberapa tafsiran. Tafsiran yang pertama iaitu dia bersedia untuk menerima Islam. Ada juga yang kata dia dilahirkan dalam keadaan fitrah tu memang Islam. Islam. Islam tu sebab apa? Sebab dia dilahirkan oleh ibu bapa dia azan. Ibu bapa dia baca bismillah, mak nak menyusu pada anak dia pun baca bismillah. Nak suap pun bismillah. Jadi dia diislamkan secara didikan tadi. Jadi mana dia bersedia untuk menerima agama. Mana kalau dia tidak Islam, mak bapak dia tidak Islam, maka dia dilahirkan dalam keadaan bersedia untuk terima Islam, begitu juga untuk tidak menerima Islam. Cuma dari segi asal fitrah dia tu, dia ada mikir. Tak kira batu ni dapat mana berhala yang disembah oleh ibu bapa dia tu dapat menolong dia. Cuma bila dia tanya jawapan yang sesat, maka dia pun sesat lah. Sejauh mana dia boleh fikir? Oleh kerana dia tu didoktrin. Maknanya mula-mula tu ibu bapa dia tu kalau tidak Islam dia masuk pahaman. Mana dia diajar dengan pahaman. Kalau orang Kristian dia akan kata Tuhan Yesus ia berkuasa menolong kita, menyempurnakan hajat kita. Tak apa dah Allah Ta'ala. Jadi diracuni fikiran budak tu sehingga dia lari daripada asal fitrah. Maknanya kalau dia ajar bahawa yang maha kuasa itu adalah Allah Ta'ala, yang memberi rezeki kepada kita tu Allah SWT, bukan batu dah, bukan berhala, bukan solid, bukan patung Nabi Isa. Sebab budak tu dia akan mikir dah. Dia kata ni batu. Ni Nabi Isa. Dia manusia. Jadi dia macam mana dia manusia? Dia anak Tuhan. Macam mana Tuhan tu jadi mati. Sedangkan dia hidup. Jadi bila minta dengan Nabi Isa mati tu, jadi minta dengan orang mati. Maknanya kalau soalan-soalan itu diajukan oleh anak tadi, dia Kristian, tanya kepada ibu bapa dia, ibu bapa dia akan kata dia sajalah, sebab ini yang kita terima. Jadi bila benda tu tak ada hujah-hujah, maka kita kata itu hanya doktrin, doktrinisasi, mana masuk pahaman-pahaman dengan tanpa ada hujah, tanpa ada dalil. Jadi budak tu telah gok-gok. Jadi akhirnya dia jadi sesat. Tetapi kalau diajar kepada manusia itu tentang kebesaran Allah Ta'ala maha kuasa, sifat Allah Ta'ala tu, sebab kita kenal Allah Ta'ala ni dengan sifat. Maknanya kita beriman, kita hujah-hujah kita hujah dengan sifat Allah Ta'ala. Sebab dia pun ni kalau kata Kristian, dia tidak akan dapat dakwa bahawa yang menurunkan hujan ni Allah, Nabi Isa. Dia tak akan dakwa. Cuma dia akan kata kita akan dapat pertolongan bila mana kita seru, kita panggil nama Nabi Isa. Macam orang-orang dululah, orang-orang yang percaya kepada hantu, takut kepada hantu, turun di lembah, masuk dalam hutan, minta perlindungan daripada hantu, takut hantu mengapa-apakan mereka tu. Kemudian summa khatabahum, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menitahkan kepada mereka ni, khatabahum ni maknanya bila mana dia telah menjadi mukallaf, mana boleh cerdik mikir dah, maknanya bila dia ada kematangan akal, dia boleh mikir dah akibat baik kalau dia buat benda yang baik, maknanya atas perbuatan yang baik tu dia faham dah dia akan dapat natijah yang baik, dia akan menanggung
mudarat bila mana dia buat benda mudarat. Dia dapat mikir tu baik buruk satu benda, munasabah ataupun tidak. Kalau dia buat benda tadi, bila mana dia dapat membezakan antara benda baik dan buruk, dan dia bersedia untuk menanggung akibat daripada perbuatan dia hak dia pilih, maka mukallaf lah dia. Cuma mukallaf ni, kematangan akal ni benda tak nampak. Orang tu masuk akal tu macam mana, mata akal dia, masuk akal dia tu kita tak nampak. Cuma dibuat ukuran itulah. Maknanya kalau dibacakan ayat-ayat Al-Quran, diberikan kepadanya itu kefahaman agama, dia boleh terima, mukallaf lah. Jadi nak buat tanda lagu tu agak rumit, tapi sifat dia lagu tu. Bila mana orang tu faham, dibacakan ayat Al-Quran, dia faham gapo Allah Ta'ala nak, benda ni menyebabkan Allah Ta'ala murka, benda ni menyebabkan dia mendapat redha Allah Ta'ala, dia akan mendapat ganjaran di akhirat. Bila dia faham benda ni, mukallaf lah dia. Cuma nak menentukan sebagai satu standard ukuran untuk semua orang ni, maka syarak telah menetapkan umur baligh. Kalau perempuan dia mari bulan dia, kalau lelaki tu dia mimpi. Jadi baligh tu maknanya telah mencapai kematangan akal. Jadi maksud baligh tu maknanya bila dibacakan ayat Al-Quran, bila dibacakan hadis Nabi, bila disebutkan soal pahala, soal dosa, soal akhirat, soal bertanggungjawab, dia faham, dia mengakui, dia bersedia menerima hukuman, menerima akibat. Jadi itu dikatakan mukallaf. Itu dia, oleh kerana benda ni benda batin, benda maknawi, benda bersifat konsep kefahaman, payah nak faham, maka syarak telah menetapkan dengan benda zahir. Dia kena ada benda zahir sebagai kayu ngukur dia. Jadi benda zahir tu perempuan dia mari bulan dia, mana dia tahulah cemar cuci, dia tahu bila bermula haid dia, bila berakhir, dia pandai huruf dia, macam mana nak elak daripada tercemar ke macam mana, dia tahu. Kalau hak lelaki tu dia faham dah, dia tengok perempuan tu, dia faham, dia ada rasa malu dah, itu maknanya dia sudah jadi mukallaf. Jadi khitab maknanya Allah Ta'ala titahkan kepadanya itu perintah-perintah supaya dia faham. Jadi nak boleh kau faham tu, dikatakan sebagai dia mencapai umur baligh. Umur baligh, umur baligh, umur mari bulan ataupun mari mimpi, ataupun diukur dengan kalau zaman sahabat dulu, pelondes sikit seluar dia tu dah, ada hutang kau tidak, jelah. Kalau nak ukur misal payah juga. Tapi zaman sahabat dulu, dalam satu kes peperangan tu, oleh kerana orang Yahudi ni dia khianat kepada orang Islam, semua lelaki dibunuh. Hak budak-budak ni tengok pelondes luar dia tu, kalau sudah ada bulu hari-hari, maknanya baligh dah, maka dibunuh juga. Jadi itu maknanya taklif tu dia ada berkaitan dengan benda yang jelas tak jelas, supaya kita belajar muamalah lah, jual beli ni. Apa kita ayat saya beli, saya jual, sebab unsur yang terpenting dalam jual beli ni, kita rela, puas hati, kita rela nak jadi, nak lepaskan hak milik kita ni beri kepada orang, dan orang tu rela beri pitih dia kepada kita. Jadi benda rela, benda redha ni, benda yang tidak dapat kita lihat dia setuju ke tidak. Kadang-kadang kita sebut harga ni pada dia, dia nak bayar dengan harga tersebut, iya juga. Kadang-kadang dia nebing bayar juga, tapi tak ada redha. Jadi dalam bab jual beli ni kena redha, sebab Allah Ta'ala kata, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum.
Wahai orang beriman, jangan kamu makan harta sesama kamu ni secara batil, melainkan jual beli yang berlaku secara rela di antara kamu. Jadi oleh kerana rela ni, puas hati setuju ni, benda yang dalam benda dalam hati, tidak zahir, maka dia kena ada nanda yang dapat menzahirkan bahawa orang tu reda. Maka syarak menetapkan kita ni kena ada akad, kena ada sirah, kena ada lafaz. Saya beli, saya jual. Itu nak suruh ada reda, nanda dia. Begitu juga dalam bab taklif ni, faham seseorang tu akan hukum-hukum syarak, faham dia akan ayat-ayat yang memerintahkan dia supaya buat ibadat, menjauhi dosa. Kefahaman dia tu bila dia ada, yakni bila dia mari bulan bagi perempuan, bila mana dia mimpi, kalau dia lelaki ataupun tumbuh bulu ari-ari, itu menandakan dia ni sudah faham. Jadi dia taklif ni, mukallaf ni ada tanda dari segi zahir, dia tanda dari segi batin. Sama macam kita jual beli tu. Jadi bila mana dia ada khitab tadi, menerima khitab taklif, dia boleh faham, maka Allah SWT suruhlah dia. Yang ni Allah Ta'ala memerintahkan dia tu supaya buat kebaikan, wa nahahum, dan melarang mereka itu daripada kejahatan. Allah Ta'ala suruh dia beriman, Allah Ta'ala larang dia daripada kufur, larang dia daripada syirik. Sebab agama ni dia berlegas kita al-awamir wan nawahi. Agama ni gapo? Perintah yang kita kena buat, larangan yang kita jauhi. Itulah intisari khutbah Jumaat. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hendaklah kamu bertakwa kepada Allah Taala dengan sebenar-benar takwa, yakni menunaikan perintah-perintah Allah Taala, menjauhi larangan dia. Jadi keseluruhan agama kita ni, yakni menjunjung perintah Allah Ta'ala, melaksanakan perintah dia dan menjauhi larangan dia. Jadi itulah perkara yang ditaklifkan, ditugaskan kepada kita. Jadi bila ada perintah supaya beriman, larangan daripada kufur, oleh kerana manusia ni ada akal, dia ada pilihan, dan dia juga diganggu oleh syaitan, ada syubhat, keraguan, ada kekeliruan, maka ada yang beriman, maka ada juga yang kafir. Maka kufurlah mana-mana orang yang kufur setelah daripada dia tu tidak kufur. Mana dia tu asal-asal sejahtera daripada kufur, tetapi oleh kerana doktrin tadi dia diajar oleh benda-benda yang tidak masuk akal, dia diajar dengan ajaran-ajaran kufur, ajaran syirik oleh kedua ibu bapa dia, oleh orang sekeliling dia, maka kufurlah dia. Kufur tu dengan perbuatan dia, mana dia sendiri usaha. Dia sendiri pilih nak sembah berhala, dia sendiri pilih untuk percaya kata-kata kedua ibu bapa dia tu, walaupun tak betul, walaupun tak ada dalil, walaupun tak ada bukti. Jadi dengan perbuatan dia, yakni dengan sebab dia salah pilih. Begitu juga kalau hak berat sikit lagi, dia engkar. Mula-mula dia kufur, maknanya aku tak sibim. Naik satu tahap lagi, dia kata mana mungkin. Dia menafikan. Ingkar tu makna menidakkan. Maknanya engkar makna dia tolak tu. Kufur tu makna dia tak percaya. Jadi orang kafir ni dia ada darjah-darjah dia. Dia tak serupa Abu Jahal dengan Abu Talib dari segi kufur tu. Abu Jahal tu kufur peringkat ketiga. Jadi hak kufur mula-mula ni dia tidak percaya. Yang kedua dia engkar. Mana tak saya terima, mana mungkin ada Tuhan satu. Mana orang-orang musyrikin Mekah ni kata aja'alal alihata ilahan wahida. Muhammad mari nak ajar pada kita ni hak ramai Tuhan jadi so. Mana boleh. Jadi dia engkar. Peringkat yang ketiga dia juhud.
mana dia menentang pula, mana dia nak bunuh Nabi. Sebelum pada tu dia kata Nabi ni gila, Nabi ni penyihir, Nabi ni tukar tenung, tukar tilik, Nabi ni tu bomo macam-macam, Nabi ni penyair. Itu bentuk-bentuk ingkar. Bila mana dia nak bunuh, mengajak pula orang lain supaya menentang Nabi, itu panggil kufur peringkat ketiga. Bila sampai tahap ni dipanggil khatamallahu ala qulubihim, tak ada harapan nak beriman. Orang macam Abu Jahal tu, mana memang daripada awal lagi lah tak ada harapan untuk dia beriman. Tak serupa dengan orang lain. Kalau Nabi pergi berdakwah semacam pada dia tu, dia tengok orang ni ada harapan. Sebab dia hanya meragui, dia tidak bersedia lagi. Jadi orang kafir ni macam-macam lah. Kita tak boleh nak pukul rata. Katalah kita ada saing-saing tidak Islam, kita kata pada dia, kamu ni kafir harbi, boleh bunuh. Berat lagu tu. Sedangkan kafir harbi ni dia lain. Kafir boleh pergi, maknanya dia duduk dalam negara lain. Duduk dalam negara lain, negara dia tu menentang kita, dan dia memang setia dengan negara dia. Itu panggil kafir harbi. Jadi kafir yang ada dalam negara kita ni, dari segi sikap dia terhadap Islam tu, kita kena cek. Adakah dia memang zero, tak nampak ke sekarang tentang Islam? Jadi kita perjelas pada dia. Ataupun dia faham Islam tapi cara tak betul. Faham Islam mengikut cara huraya orang putih. Jadi kalau faham Islam cara huraya orang putih ni macam-macam lah. Dia kata orang Islam ni sebelah binatang, tak ada belah kesihat. Tak. Situ sebelah, sini sebelah, warnanya ke binatang. Jadi begitu ke sifat Islam? Tidakkah kita ni mesti terpaksa tidak kena makan juga binatang? Binatang tu untuk kita. Kalau tak makan, jadi buat apa binatang ada? Jadi bab makan binatang ni, tidakkah semua manusia makan? Maknanya orang nak mempersoalkan ibadat korban kita tu, pada hakikatnya dia tak faham. Dia tak faham tentang alam ni. Sebab apa? Sebab rimah dia akan makan macam-macam lah. Binatang dia makan, dia akan makan kuda ke, makan rusa ke, rimah, boya dia akan makan binatang tu. Binatang ni maknanya tak boleh lari tu dalam kehidupan kita ni. Kalau orang tu benar-benar belajar sains, dia tidak akan menentang Islam, dia tidak akan salah faham tentang Islam. Sebab memang gitu Allah Ta'ala buat binatang berulang makan tikus, berulang makan gotu bugo ni, kambing makan rupuk. Kalau tidak rupuk nanya kau rupuk kambing makan. Dia tak faham. Maknanya begitulah rantaian kehidupan kita ni, dia ada rantaian makanan. Jadi ada orang yang tidak faham dengan jelas Islam itu, ada orang faham dengan syubhat, dan ada orang memang faham tetapi dia nak lawan. Bagi dia Islam ni penghalang. Dia tak setuju. Tu macam-macam peringkat kufur itu. Jadi kita kena pasti. Jadi bila orang tu tak jelas tentang Islam, maka ada ruang untuk kita berdakwah pada dia. Kalau dia ada salah faham, kita boleh mengemukakan hujah-hujah. Itulah ada ayat Quran tu, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Serulah kepada Tuhan kamu itu dengan cara hikmah. Maknanya hak tak ada langsung maklumat tentang Islam ni, kita ajak dia dengan hikmah. Hak mana ada keraguan, kita beri peringatan pada dia. Hak mana menentang, hak mana nak lawan semacam Islam dengan cara hujah-hujah dia, dengan dakwah-dakwah dia, maka kita kena berdebat. Lepas tu kalau mereka tu menentang, dengan kita kata menimbulkan Islamofobia, sengaja mencetuskan ketakutan tentang Islam ni, maka orang ni tak ada guna kita berdakwah pada dia. Kita kena berpaling
Ikut dia. Mana kita nak dakwah dia memang tak makan dah. Jadi di sini Imam Abu Hanifah menyebut 3 peringkat kufur. Jadi tak sama. Bi khizlanillahi ta'ala iyyahu. Dengan sebab Allah Subhanahu Wa Taala membiarkannya. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala tidak memimpin dia. Sebab memang dia tak bersedia untuk beriman. Mana dia tak sedengar. Jadi dia pilih kufur tu sebab dia tidak berminat pada Islam. Kemudian wa amana man amana bi fi'lih. Jadi dia ada 2 golongan kufur, satu lagi kumpulan golongan yang beriman. Maka ada yang beriman dengan perbuatan dia, mana dia pilih. Dia pilih. Mana dia tu hari-hari dengar azan. Dia kata orang Islam ni duk seru gapo kak? Hari-hari dengar azan ni. Allahu akbar, Allahu akbar. Jadi dia ada keinginan untuk tahu gapo kak? 5 kali sehari bunyi. Tak? Kalau orang hak kufur tadi, Allah Ta'ala nak hina dia disebabkan dia tu tak suka dengar. Dia kata ganggulah kita nak tidur, kata dia. Padahal dia tidur pukul 3 pagi. Tak? Jadi pukul 5 pagi tu dia dengar, dia memang ganggulah. Tapi kalau dia tidur pukul 10, pukul 11, pukul 12, dengar pukul 5 tu sudah molek lah. Tidak mengganggu. Jadi bila dia tak suka kepada, katalah azan tadi, kepada seruan Islam tadi, berarti dia memilih untuk kufur. Mana dia tak dapat terima. Padahal bunyi-bunyi macam-macam bunyi ni ada berlaku sekeliling kita. Tu bunyi orang pasal lagu, orang dikir barak malam-malam ada. Tak? Gergang-gergang dikir barak. Kita nak tidur tak boleh. Gangguan juga. Gangguan orang mabuk macam-macam. Jadi bapa demon ini menganggap kalau hak agama ni gangguan selalu. Sedangkan benda baik. Jadi orang hak ada cuba nak faham gapo gak azan-azan tu. Jadi dia pun mari tanya kita. Jadi dia ada keinginan. Dia ada tolak. Dia ada panggil inabah. Nak faham gapo gak seruan azan tu. Allahu akbar, Allahu akbar. Dah. Dia mari tak kita di masjid. Tak ada gapo sekarang. Tak. Tak ada patung, tak ada apa-apa simbol, tak ada. Pada ni cari gapo sini. Jadi mula mikir, mula nak belajar. Jadi hak mana pilih nak beriman dengan perbuatan dia dan dia mengakui. Dia mengakui, mana dia membenarkan. Dia kata Islam ni betul. Dia pun mengucap syahadah. Wa tasdiki, dan dia membenarkan mana segala isi ajaran kandungan Islam itu dia percaya, dia cuba faham, dia cuba memahami. Maka itu dengan taufik daripada Allah Ta'ala. Mana Allah Ta'ala pelorong dia. Allah Ta'ala memberi taufik kepada dia. Di sini nombor 56 ni, dia mendapat taufik dan pertolongan. Biasanya kita kata wabillahi taufik wal hidayah. Maknanya dengan taufik dan hidayah Allah Ta'ala. Yani ini erti la haula wala quwata illa billah. Kita tak ada daya, tak ada usaha melainkan pertolongan Allah Ta'ala. Jadi yang dikatakan sebagai taufik ni, maknanya keselarasan antara kehendak hamba dengan qada dan qadar Allah SWT. Mana berjalan bahasa mudah kan? Kalau seorang tu ada keinginan kepada kebaikan, maka Allah Ta'ala pelorong selalu. Jadi bila dia duduk atas lorong tadi, dia nampak tu, maknanya dengan sendiri dia mudah tertolak, mudah bergerak menuju kepada keimanan, keredaan Allah Ta'ala. Itu makna taufik. Jadi keselarasan antara kehendak hamba, mana dia nak, kata dia nak beriman. Dalam luh mahfuz dia tu, dalam takdir dia di luh mahfuz tu, dia orang beriman. Maka Allah Ta'ala pelorong dia, maka dia akan pergi kepada takdir dia. Cuma orang tu tak tahulah takdir dia lagu mana.
Kita ni mati dalam keadaan beriman ke tidak, wallahu alam. Tapi kita minta husnul khatimah. Mana manusia ni, dalam hadis kita selalu dengar, ada orang tu beramal dengan amalan ahli syurga. Dekat nak mati, lalu dia beramal dengan amalan ahli neraka, jadi ahli neraka lah dia. Boleh alhamdulillah. Ada orang tu dia atas dunia beramal dengan amalan ahli neraka, dekat nak mati dia beramal dengan amal orang beriman, jadi ahli syurga dia. Jadi kesudahan itu kita tidak tahu. Husnul khatimah ke su'ul khatimah kita tak tahu. Cuma bila seseorang tu pasal niat kehendak dia, aku ni nak beriman kepada Allah Ta'ala, aku ni nak dapat redha Allah Ta'ala, jadi Allah Ta'ala akan permudahkan, Allah Ta'ala akan pelorong dia kepada jalan hidayat tadi, maka dia akan sampai. Jadi bila dia nampak, bila dia dapat berada di atas jalan hidayat tadi dengan pilihan, dengan kehendak dia, maka Allah Ta'ala beri taufik. Mana Allah Ta'ala akan permudahkan. Allah Ta'ala akan buka jalan. Begitu juga kalau orang tu pilih nak jadi orang menentang Islam, pilih untuk kufur kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala lak pada dia. Jadi bila dia ada kehendak tadi, maka akan terbuka jalan pada dia. Atas dia, dia baca hak dunia lah. Kalau kita nak nego, Tuhan buka jalan pada dia, jalan nego. Cuma dia ada ujian lah tengah-tengah tu. Sampai tengah jalan puas nego, nukai pula. Dah. Jadi lagi dah tu. Lagi. Lepas tu kesudahan dia tu jadi kaya ke tidak, atas kesungguhan dia tadilah. Cuma dia kena buat keputusan, kena pilih jalan baru sampai. Dia kena ada kehendak. Kalau dia tak ada kehendak, tak akan dapat hak dunia maupun akhirat. Jadi prinsip dalam bab agama ni, Allah Ta'ala letak pada kita ni ada ikhtiar, ada pilihan. Kita kena berkehendak. Tetapi apa yang kita dapat tu kita tak tahu, itu adalah takdir Allah Ta'ala. Cuma kita kena melangkah dulu. Bila kita buat keputusan, kita ambil satu pilihan, kita bernekat, berazam, maka akan ada pertolongan daripada Allah SWT. Kalau orang tu pilih nak jadi kufur, mari selalu pertolongan daripada syaitan. Syaitan akan membisik pada dia, buat gini, buat gini. Kalau orang tu pilih nak jadi beriman, nak dapat redha Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan buka jalan pada dia, Allah Ta'ala akan beri ilham kepada dia. Malaikat-malaikat apa akan doa untuk dia. Malaikat akan membisikkan ilham-ilham kepada kita. Jadi kita akan dapat sampai kepada kehendak kita tu, kehendak yang betul. Jadi taufik ni mana diberi jalan, ia merangkumi kebaikan dan kejahatan yang merupakan sa'adah. Mana kalau dia dipelorongkan, dibuka jalan untuk kebaikan, maka dia akan mencapai sa'adah, kebahagiaan. Kalau dia pilih jalan kejahatan, maka dia akan sampai kepada syaqawah, kecelakaan, kecelakaan dan kesensaraan. Mana dia akan menderita lah, menderita, nasib yang buruk di akhirat. Tetapi pada umumnya taufik dimaksudkan dengan apa yang selaras dengan qada dan qadar yang membawa pada saadah. Maknanya dari segi penggunaan biasa, kalau kata taufik ni maknanya dibuka jalan untuk kebaikan, kebahagiaan di dunia dan akhirat. Tapi jaranglah kalau kata diberi taufik untuk jadi jahat. Tidak. Dia tak guna bahasa lagu tu. Walaupun betul. Walaupun betul. Sebab kita kata inilah kubur jirat, makam. Dia hak biasa kita guna kubur untuk orang Islam, jirat tu tidak orang Islam. Bagaimana ilhad? Ilhad ni maknanya ungkapan tentang condong dan sengit. Jadi ilhad ni maknanya tinggal kepada agama, pemakaiannya itu kepada condong kepada kebatilan.
Mana perkataan ilhad ni, mana dia condong. Kalau orang tu condong kepada kebaikan, dia ada perkataan lain. Kalau dia condong pada kejahatan, itu namanya ilhad, mulhid. Orang tak sih pada agama. Orang yang mulhid ni maknanya etis lah. Orang yang mempersoalkan agama. Tak kira lah agama Islam sendiri ke ataupun agama dia. Kalau dia orang Kristian, dia mempersoalkan agama dia, tak terima mana-mana agama, akhirnya tak ada Tuhan. Tapi hak parut lah ni, dia kata semua agama ni betul, plural. Semua agama betul, jadi kita gabung agama. Tu salah juga. Sebab apa? Sebab kebenaran ni dia mutlak, je. Al-haq, hak tu satu. Jadi kalau kata benar tu banyak, berbilai-bilai, ikut Hindu masuk syurga juga, ikut Majusi masuk syurga juga, ikut Islam masuk syurga juga, ikut Nasrani masuk syurga juga, ikut Buddha syurga juga. Jadi tak ada erti lah. Tak ada makna lah agama ni. Sebab betul berlaku. Sedangkan benda tu berbeza-beza. Kebatilan tu banyak. Kalau satu tu hak, al-haq, benar tu satu saja. Jadi kalau kata semua agama ni sama saja, berarti tak ada al-haq. Jadi kalau orang itu beriman, dia beriman dengan taufik daripada Allah Ta'ala, pertolongan daripada Allah SWT. Kemudian ada lagi tu bab fitrah ni, tentang zaman alastu, alam arwah. Itu kita akan bicara pada minggu akan datang. Mana kita ni yang dikatakan fitrah kejadian kita ni bersedia untuk beriman, ini berdasarkan kepada di alam arwah dulu kita ada dah perjanjian dengan Allah Ta'ala. Cuma kita tak ingat. Kita tak ingat perjanjian dulu alam arwah, yang mana kita semua mengaku dengan Allah Ta'ala, alastu bi rabbikum qalu bala. Bukankah aku ni Tuhan kamu? Tak. Allah Ta'ala tanya, alastu bi rabbikum. Jadi semua jawab ya. Tentu dah. Tak ada orang lain. Itu insya-Allah kita akan bicara pada minggu akan datang. Setakat itu saja. Aku li qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.